Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula buku kita ini setelah lama kita tak bertemu. Dalam muka surat yang ke-60, masih lagi dalam tajuk Ramadan dan misi mencari takwa, membicarakan ayat surah Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kata penulis kitab ini, kata musannif, antara perkara penting yang perlu kita perhatikan dalam ayat 183 surah Al-Baqarah tadi ialah ia ditutup dengan perkataan la'allakum tattaqun. Ada yang menterjemahkannya sebagai supaya kamu bertakwa. La'allakum ni, la'alla ni mudah-mudahan. Itu perkataan Arab bermaksud la'alla itu mudah-mudahan. Namun kata dia, sebenarnya terjemahan paling tepat ialah moga-moga kamu bertakwa. Kerana perkataan la'alla bermaksud pengharapan. La'alla tu maksud dia ar-raja, maksud dia mengharapkan. Kalau bermaksud moga-moga bermakna ianya belum tentu terjadi. Tapi kalau maksud moga-moga tu belum tentu terjadi. Ini membawa maksud bahawa bukan semua orang yang menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan akan mendapat ketakwaan. Ada dua terjemah lah. Satu sebagai yang terjemahkan la'allakum tattaqun, kamu pasti bertakwa bila kamu mengambil Ramadan dengan penuh keimanan. Dan tak salah juga bila yang musannif kata ni, iaitu betul lah la'allakum ni benda belum terjadi. Siapa yang memenuhi syarat Ramadan itu, barulah dia akan dapat tattaqun. Tapi kalau dia tidak memenuhi, dia tidak dapatlah benda itu. Jadi kedua-dua tu benarlah. La'allakum tattaqun membawa maksud siapa yang menjalani puasa iman wa ihtisabah, penuh keimanan dan muhasabah, takwa. Tapi siapa yang tak sungguh-sungguh tak dapat apalah. Jadi begitulah maksud la'allakum tattaqun ini hanya untuk orang-orang yang yakin benar-benar meraihkan Ramadan dan mengambil intipati kebaikan yang terkandung dalam Ramadan. Hanya yang benar-benar bersungguh memaknakan Ramadan akan mendapat ketakwaan. Apa pun benda, kalau kita yakini sungguh, kita dapati sungguh, kita ambil sungguh, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat apa yang kita yakini. Manusia ni apa yang dia yakin. Kalau dia tak yakin dengan satu benda, maka dia tak yakinlah. Kalau dia yakin dengan satu benda, maka dia yakinlah. Semua terletak pada dia, bukan terletak pada orang lain. Sebab tu di sini membayangkan kalau orang tu meraihkan Ramadan dengan keyakinan, maka dia dapatlah. Tapi kalau orang tu rasa macam Ramadan ni tak ada apa, gitu lah, kosong, maka itulah yang dapat. Kama tadi nutudan, macam kita sebut selalu. Orang tu akan dapat apa yang dia yakini, apa yang dia percaya. Ya, ini bukan proses automatik. Masuk Ramadan, keluar jadi orang bertakwa, tidak semudah itu. Tak, dia mesti berlaku proses. Proses inilah yang tak ramai orang sanggup. Orang nak kaya tapi tak sanggup menjalani proses kekayaan. Orang nak menang tapi tak sanggup mendepani, menghadapi kepayahan untuk training dan sebagainya. Orang nak mencapai sesuatu tapi tak sanggup untuk buat benda tu. Betul. Sebab tu dulu ada satu orang, dia
daki Gunung Everest. Dia orang Perancis tuan-tuan, tapi berbangsa Algeria. Cerita dia menarik lah. Dia tak pernah daki Gunung Everest. Dia nak daki juga di PP, tanpa pernah pergi mana-mana gunung. Dia cuma latihan dia hanya naik rumah flat rumah dia yang tak ada lift. Itu saja. Gunung Everest ni sangat mencabar. Susah tak? Susah. Ramai orang yang sudah mendaki mana-mana gunung, bila pergi sampai ke Everest, dia tetap tak boleh naik. Tengah jalan dia ada berapa fasa lah. Camp 1, camp 2, camp 3 sampai nak ke Everest tu. Dia ni dengan tak pernah pergi, latihan pun tak pernah, tapi sebab nak pergi juga, orang yang bersama dengan dia pun patah balik, tapi dia berjaya. Puncanya satu ya, bila orang kata jom kita balik, tak boleh capai dia ni, dia kata hampa nak balik, aku tak boleh sebab aku boleh main kali ni ya. Kalau aku nak repeat sekali lagi, tak ada siapa nak taja aku, sebab aku bukan ada duit macam hampa tak apalah, ada duit main pula, tak ada duit, ada duit main pula, kemudian tak lepas, nanti boleh main lagi. Aku kali ni ya. Jadi dia mendepani proses itu dan dia berjaya. Sebab tu bagi setengah orang dia kata mustahil bagi aku, tapi bagi dia tidak, sebab dia sanggup untuk mengambil proses tersebut. Ini cerita menarik lah kan. Kebetulan kita dengan dekat Merdeka ni, saya duk baca pasal Tunku Abdul Rahman, satu buku yang ditulis oleh Datuk Abdullah Ahmad. Datuk Abdullah Ahmad ni orang panggil Datuk Lah Kok Lanah. Dari politik lah, tapi dia ada satu buku dia tulis pasal Tunku. Dia seorang wartawan, dia menemu ramah Tunku, Conversation with Tunku. Menarik Tunku cerita pasal Datuk On Jaafar. Bukan Datuk Jaafar On, tu orang lain tuan-tuan ya? Datuk On Jaafar. Selama ni kita pelik pasal Tunku dipanggil Bapak Kemerdekaan. Siapa dipanggil Bapak Kemerdekaan ya? Kita pun kata sebab dia yang mengusung, dia yang melaungkan merdeka. Oh, rupanya ada cerita hebat tuan. Zaman Tunku berdepan dengan Datuk On tidak mau merdeka. Itu realiti cerita. Sebenarnya tak boleh nafi, ni sejarah tuan. Orang yang mula-mula bercakap pasal merdeka ni adalah Tunku Abdul Rahman, seorang anak Raja Kedah yang hidup memang sangat suka campur dengan orang awam. Zaman dia kecil lagi pun dia tak suka duduk dalam istana, dia suka keluar main bola di padang orang ramai. Dia memberjiwa rakyat, pergi mengaji sampai overseas tuan-tuan. Cerdik, budak pandai, nakal. Dia campur semua dah. Cerdik, pandai, nakal, betul. Macam-macam dia buat dah. Zaman tu dia nampak orang Melayu dah lah buta huruf, khatta makin tak ada. Yang kaya ni Cina. Dia memang nampak yang kaya ni Cina. Zaman tu memang orang Cina ni adalah anak emas kepada British. So Cina tak peduli pun nak merdeka tak merdeka zaman itu, sebab bagi mereka dah comfort, dah selesa. Sebab apa nak merdeka, kami dijaga oleh British. Masa yang sama juga ada sebahagian orang Melayu yang menjadi pemimpin tak mau merdeka. Ada yang nak merdeka tapi tak berani sebut nak merdeka. Tunku kata, bila saya punya slogan nak ajak orang merdeka, orang Melayu semua gelak kat saya zaman tu. Tuan-tuan cuba bayang, zaman tu orang Melayu selesa berada di bawah Inggeris, terutama yang memang ada duit. Orang kampung memang tak selesa, tapi dia pun tunggu pemimpin lah. Kalau pemimpin kata duduk bawah British, British lah kan. Orang Melayu ni memang ikut apa yang pemimpin dia sebut tuan. Bila Tunku kata bab tu nak merdeka, yang gelak dekat dia adalah orang-orang Datuk On gelak. Dia pernah tulis surat untuk Datuk On bagi tahu British kita kena merdeka. Sampai kesudah Datuk On tidak memperjuangkan kemerdekaan.
Adakah Datuk An tidak baik? Tak, Datuk An seorang yang baik. Dia mengumpulkan kekuatan orang Melayu, dia memang bagus, tidak ada masalah bab tu. Tapi dia bukan great leader, dia good leader. Dia nak orang Melayu aman, dia nak orang Melayu selesa. Macam mana nak merdeka? Orang Melayu pun banyak benda tak boleh lagi. Tunku dah, memang orang Melayu banyak kelemahan, tapi kalau makin dibiarkan duduk di bawah British, makinlah orang Melayu buta huruf, makinlah kuasa politik hilang, makinlah milikan makin tak ada. Semua tak mau, kita kena desak sampai merdeka. Oh, perkataan tu mahal zaman tu. Dengan kelemahannya ada, dengan tak ramai orang sokong dia, dengan orang Melayu buta huruf, masa itulah dia gerakkan kemerdekaan. Dia JV dengan satu orang namanya Tun Dr. Ismail. Dan kita orang muda kita ni tak kenal dah Tun Dr. Ismail, dia kenal TTDI Jaya entah. Tu ya. Tun Dr. Ismail balik pada Melbourne. Dia ni ngaji medik di Melbourne. Dia ni anak kepada Datuk Abdul Rahman. Datuk Abdul Rahman ni patutnya jadi Menteri Besar Johor. Tapi sebab dia ada krisis dengan Sultan, dia tak dapat jawatan tu. Tapi dia bertekad anaknya semua mesti education penuh, tak boleh main-main. Abang dia Sulaiman Abdul Rahman seorang lawyer yang hebat, kawan Tunku Abdul Rahman. Dia ni adik sikit lah dengan Tunku ni, dia kira adik-adik lah. Dia balik pada Melbourne, Datuk An pergi jumpa dia, pasal dia orang Johor. Datuk An pergi jumpa dia supaya join untuk menyertai politik. Dia tak minat politik, dia tak minat. Dia bukan jenis ahli politik yang minat berpolitik dah. Oh. Bila Tunku mari jumpa dia, join politik, jom kita fight untuk satu. Dia tanya, buat apa? Untuk apa? Untuk merdeka. Dia kata bila sebut merdeka ya, dia terus tinggal klinik dia, resign daripada buat kerja kedoktoran, terus terlibat dengan politik. Dialah bersama dengan Datuk Tunku Abdul Rahman mengusahakan kemerdekaan. Tunku ni dia lemah sikit dengan orang Cina, dia tak boleh nego-nego, dia tak pandai nak tarik. Sebab masa tu duit ada ni, dia orang Cina. Yang boleh nego pandai ni Tun Dr. Ismail. Dia yang pandai nego, sebab dia biasa bermain dengan orang Cina. Ayah dia sendiri Datuk Abdul Rahman memang bila ambil anak angkat, ambil budak Cina, jadi dia biasa duduk dengan suasana orang Cina, tapi tak hilang jati diri sebagai Melayu dia, tuan-tuan. Berjaya satukan mereka, pergi sampai ke England untuk minta kemerdekaan. Itulah usaha yang paling berbaloi yang mereka buat. Masa tu tak ada, semua orang okey, apalah nak, sampai orang kata nak merdeka apa, kita jarum tak boleh buat. Itulah hayat zaman tu. Sebab tu bila dapat merdeka semua orang sokong, tapi siapa yang nak berjuang? Tak ramai. Ini maksud takwa tu. Takwa ni adalah proses orang tu sanggup merempuh perjalanan itu, baru dia sampai takwa. Kalau orang tu banyak duk deny, nafi, tak boleh, tapi nak hasil, ini tak jadi. Di situlah maksud. Bila kita faham Ramadan nak mendidik madrasah tu lah. Rempuh satu suasana, latihan, payah, kena tak boleh makan, kena jaga dari segi benda yang bulan lain boleh buat, Ramadan tak boleh buat, macam-macam peraturan. Siapa yang melalui perjalanan tu, tattaqun, dia capai. Ini tu kita kata Islam ni dia tak susah tuan-tuan, dia atok semua benda bagi jadi betul. Itu ya. Yang ni latihan untuk kita rempuh benda lagi besar, tuan-tuan. Ni puasa. Sebab tu jangan nampak puasa itu sekadar puasa, kan? Jangan nampak puasa sekadar puasa. Puasa itu adalah suatu kepayahan untuk kita capai sesuatu. Itulah perjalanan hidup. Kalau siapa sanggup rempuh susah, ending dia adalah bahagia, tuan-tuan. Ending dia adalah tattaqun, muttaqin. Itu benda besar. Ramadan adalah peluang yang diberikan kepada manusia dan kemudian terpulang kepada manusia, sama ada mahu menghargainya atau mahu mensia-siakannya. Ramai yang akhirnya sekadar mendapat lapar dan dahaga, malamnya disambung dengan maksiat dan esoknya disambung dengan lapar dan dahaga lagi, semata-mata tidak mahu puasanya terbatal. Ini puasa awam. Sah tak puasa tu? Sah. Berdosa tak? Ya, masih berdosa, kan? Tapi tak capailah
tujuan sebenar motif puasa itu. Dia tidak dapat menangkap arti puasa dan latihan yang Allah Subhanahu wa taala mahu kenalkan kepadanya. Maka dia tidak mendapat khasiat Ramadan yang sebenar. Batu mudah ya. Keluar pada Ramadan ni jadikan kita makin kuat dengan iman atau makin kita layu dengan keislaman. Cuma menariknya dah lama-lama kita hadapi Ramadan ni, tu hari ni dunia makin baik. Dunia makin baik, makin baik, makin baik. Semalam saya ada ceramah di dengan ATM, Angkatan Tentera Malaysia, tuan-tuan, tentera darat. Bos dia tak mau dia ambil ustaz dalam. Dia kata ustaz kagak, kita tak mau, kita nak ambil ustaz luar. Mungkin dia rasa malas aku nak dengar hak dalam, nak cerai hak luar, tengok kan. Dia jemput saya pergi semalam. Yalah, nakal tu masih ada, nakal tak boleh buang tuan-tuan, tapi nampak dekat dengan agama tu dah dekat. Ini proses. Dengan sebab puasa, dengan sebab Ramadan datang, dengan sebab datangnya haji, dengan sebab datangnya keluar zakat, dengan sebab datangnya korban. Ini semua exercise. Rugilah siapa yang escape benda ni. Lepas tu kita alhamdulillah, kita makin baik sebenarnya. Lepas tu semalam ada satu orang menarik, dia kata kat saya pun berfikir. Dia tu ustaz, banyak orang, kan musim hijrah ni kan, banyak orang sentuh tentang hijrah. Dia kata hijrah ni kena jadi lebih baik. Ustaz, tajuk tu dah banyak orang counter. Untuk pengetahuan, orang Islam ni memang dah makin hari makin baik. Orang Islam makin hari makin baik. Satu saja orang Islam tak ada, iaitu mereka belum move forward, mereka belum progress. Tu saja. Tapi getting better every day. Jadi makin baik, hari-hari makin baik, hari-hari makin baik, hari-hari makin soleh. Cuma progress, kata dia ustaz, progress ni kurang sikit. Progress saja yang masih kurang. Saya faham lah maksud dia tu. Sebab malam tu saya cerita pasal tuah, hang tuah. Rupanya hang tuah ni pernah sampai ke India. Pernah pergi menghadap Maharaja Hindia. Tak tahulah dinasti mana zaman tu. Mula saya tak percaya juga, tapi di kajian daripada ICSEP. ICSEP ni Institut Kajian Sejarah di Melaka, tuan-tuan. Mereka ada satu badan buat kajian. Dia panggil profesor-profesor kaji pasal tuah. Nak buktikan tuah ni ada ke tak? Tuah memang ada. Catatan dia ada di Rukyu, catatannya ada di Siam, catatannya ada di India. Saya pun tengok catatan di India tu. Dia pergi menghadap Raja India dan dia boleh bahasa Hindustan, tuan-tuan. Dia cakap bahasa Hindustan dengan raja tu. Dan dia diminta untuk berlawan dengan seorang panglima mereka dengan menggunakan silat. Kawan tu kalah, tuah menang, tuan-tuan. Saya pun bila baca cerita tu, okey kat tu. Semak dalam Facebook. Facebook ni tu macam-macam. Tu siapa tak ada Facebook, kurang imannya, tuan-tuan. Siapa cari iman lah, siapa cari maksiat, dia berdosa lah, tuan-tuan. Bila buka Facebook, tuan-tuan, rupanya ada satu cerita lama yang orang India buat filem Hindustan. Filem tu cerita pasal tuah. Memang dalam tu hang tuah, tapi hang tuah tu India lah. Dia tanya Merinam, nama apa? Dia sebut hang tuah, nama dia. Ada petikan tu, hang tuah. Oh, nama tuah. Tapi aku payah nak sebut nama. Aku panggil hang Lakshmana entah. Lakshman. Cerita tu tunjuk tuah lawan, semua tunjuk. Tapi dia tak pencak silat lah pasal India berlakon. Rupa-rupanya filem itu diadaptasi daripada sebuah buku yang ditulis oleh Nehru, tuan-tuan. Cerita tentang sejarah Melaka pernah sampai ke India. Nak cerita, orang dulu bukan saja beriman, tapi progres, tuan-tuan. Nak cerita tu. Bila tuah sampai di Siam, tuah diajar cara nak menghadap Raja Siam. Di antara kaedah menghadap Raja Siam, dia kena sujud depan Raja Siam tu. Tukang protokol tu mejak nak menghadap Raja Siam ni, sekali kalau sampai dekat dia kena menerap terus sembah. Apa tuah kata? Hamba tidak akan menggunakan kaedah itu untuk menghadap Raja Siam. Hamba akan menggunakan kaedah macam mana hamba menghadap Raja Melaka.
Yang tak syirik. Bila dia mengadap Raja Syam menggunakan kaedah protokol Raja Melaka, Maharaja Siam tidak marah, sebab standardnya Melaka zaman itu sudah menyamai kedudukan dengan Siam. Raja Siam kata, ya, kalau begitu cara kamu, silakan, tidak ada masalah. Nak mengelak daripada syirik, itulah tuah. Bukan calon-calon orang. Cuma hak cerita dia colek apa nama? Tu saya tak tahu betul tak betul lah kan. Tapi ceritanya adalah mereka dulu memang dekat dengan kesolehan dan mereka progres. Ini story yang kita kena bagi tahu balik supaya tak hilang jati diri kita kan. Begitulah juga segolongan manusia yang hanya beribadah dan berbuat baik bersungguh-sungguh di dalam Ramadan. Ada orang dia baik musim Ramadan. Saya duduk Mesir dulu tuan-tuan. Arab tu tak pernah senyum, tak pernah kata apa, tak pernah jemput mai rumah. Ramadan senyum. Ramadan ajak mai rumah, jom pergi rumah makan kambing, pelik kita. Habis je makan kambing di Ramadan, masuk bulan Syawal terus tak senyum dah. Tuan-tuan, dia ada jenis pattern tu, datang Ramadan yang dia raya orang, tuan. Jadi nak bagi tahu, ada orang memang, yang ni Qardawi kata, ada orang menjadi ahli Ramadan. Datang Ramadan dia memang suka sangat. Tak apalah, sungkong-kurangnya dia adalah kesukaan dengan Ramadan. Apabila keluar pula Ramadan, hilang terus segala kebaikan dan kesungguhan mereka. Mereka telah menjadi hamba Ramadan. Kebaikan dan kesungguhan mereka diniatkan untuk Ramadan. Maka mereka ini juga terlepas dari mendapat khasiat Ramadan yang sebenar. Tu Qardawi tulis tu bukan. Kun rabbaniyun walam takun ramadaniyun. Jadilah kamu rabbani, jangan jadi kamu ahli Ramadan. Baik. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar perlu faham, Ramadan datang untuk memproses diri. Baik ke, jahat ke, buruk ke, bukan terletak pada orang lain, semua terletak pada kita. Kan? Kita bersangka baik ke, kita jadi pemurah ke, kita kedekut ke, sebenarnya proses-proses yang berlaku tu untuk kita. Contoh bila orang minta derma, kita tak mau bagi, siapa yang rugi? Ramai orang kata kawan tu rugi. Kita rugi sebab dia membentuk. Setiap kali kita buat satu benda, kita, dia akan jadi satu titik. Kalau kita bagi sumbangan, dia jadi titik pemurah. Tapi kalau kita tak bagi, dia jadi titik kedekut. Tu saja. Manusia ni, dia tak boleh kontrol benda lain, dia kena kontrol diri dia sendiri. Kan? Apa yang orang tu faham dan apa yang orang tu cerita, tu menjadikan dia. Contoh. Ada kita jumpa satu orang yang bila dia sakit, dia macam sakit sungguh. Itu dia, bukan sakit tu. Dia kata, oh sakit lah, ya Allah, menderita lah, kena sakit ni, aduh, tak sangka pula kena. Nampak? Kita dengar macam kesian, tapi tak. Dia sedang menceritakan itulah diri dia. Ada orang kita pernah jumpa sakit yang sama, bila kita kata, okey ke? Allah, biasa benda sikit-sikit gini, nak mengadu ke orang, malu. Kan? Cakap macam ni biasa. Kita duduk zaman rock dulu kan pernah dengar cerita penyanyi rock makan Maggi je. Semua penyanyi rock ceritakan kumpulan Laksmana ke apa, kumpulan apa nama, Ameng Spring, Spring lah, kumpulan Spring ke, sampainya hatimu, itulah cerita dulu paling susah makan Maggi ya. Menderita, kami tak ada apa, makan Maggi ya. Ada satu wartawan temu ramah M. Nasir. M. Nasir zaman tu lah. Kan dulu dia kumpulan Kembara. Kembara kumpulan dulu. Sajalah nak tanya tuan-tuan duduk zaman mana. Macam tuan-tuan duduk pondok dah. Kan dia masa tu kan dia tengah keluar lagu. Wartawan tu tanya, Datuk, biasanya kalau penyanyi rock ni mesti cerita zaman kami paling payah tema makan Maggi. Datuk macam mana? Ada tak zaman makan Maggi yang payah tu? Dia kata, ada zaman makan Maggi tapi tak payah pun. Datuk susah tak zaman tu? Tak susah, makan Maggi macam biasa. Duit tak ada, biasa lah. Benda yang patut kita tempuh untuk berjaya, itulah jalan dia. M. Nasir jawab.
Pening kepala wartawan tu. Yang mereka kata cerita susah, mereka saya tak tahu lah, tapi saya tak susah. Walaupun saya makan Maggi, walaupun lagu saya boleh orang pakai, walaupun saya masih lagi bermain tepi jalan, walaupun saya tak cukup makan, saya kira itu perjalanan. Nak kira saya susah, pak saya lagi susah, pak saya bomba lagi tak ada duit. Dan cara orang tu fikir, ni mahal. Sebab tu umat Islam banyak main benda ni, dipanggil play victim, tuan-tuan. Ni kita tak nak. Umat Islam ada perasaan play as victim, victim player, tuan-tuan. Kita ni ditindas oleh Yahudi, Yahudi menjahanamkan kita, mereka barat memang nak melihat kita musnah. Play as victim, tuan-tuan. Cukuplah orang Islam main nada tu. Dia kena main nada tadi. Tak, kami akan terus berjuang. Yahudi, tunggu satu hari, kami akan lawan. Nasrani, jangan takut, hang buat apa kat kami, kami tetap berdiri dan terus berdiri. Patut kita macam tu. Patut kita macam M. Nasir tadi, bila orang kata apa benda-benda susah, dulu paling payah makan Maggi lah, zaman tu tak ada siapa tolong. Tak mau ayat tu. Yang perlu ada adalah ayat macam ni, iaitu tak terus. Lepas tu ada satu kes, tuan-tuan, di Pakistan, di Lembah Swat. Cerita ni viral sebab kawan ni memang, kan kalau tuan-tuan pergi ke kedai buku, ada satu bahagian tu dia ada nama satu buku, Malala, My Story, Malala. Kau dengar cerita Malala ni? Malala Yousafzai. Malala ni cerita inspiring, tuan-tuan. Budak berumur 14 tahun. Kan? Sebelum 14 tahun tu, Taliban masuk di Lembah Swat di timur laut Pakistan. Tu bukan Afghanistan, Pakistan. Mereka pergi tawan di Pakistan tu. Mereka terus laksanakan undang-undang ekstrim. Tak boleh ada TV, tak boleh ada movie. Orang perempuan keluar kalau tak ada mahram tak dibenarkan. Yang paling sadis sekali, orang perempuan tak dibenarkan pergi sekolah. Tu Malala tak boleh, tuan-tuan. Dia memang budak mengaji, dia rajin mengaji, dia tak boleh. Kita kalau habaq tak pergi sekolah, lega, tuan-tuan. Macam Covid ni, kan? Anak-anak saya bila tak pergi sekolah, nari tarian tu. Tak pergi sekolah, yeay. Tapi Malala bukan jenis tu, tuan-tuan. Suatu okay. Dia pun tulis di dalam online, how dare Taliban, berani Taliban ambil hak aku for education. Berani Taliban ni, tuan-tuan. Tahun 2009, tahun 2009, masa umurnya 14 tahun, Taliban cari dia. Budak baru 14 tahun, Taliban cari. Taliban sekat bar, Taliban buat roblok, sampailah satu bas sekolah yang dinaiki oleh Malala. Satu Taliban bawa rifle naik dalam bas, tanya, mana Malala? Ada tak Malala sini? Kalau kamu tak mengaku, aku tembak semua dalam ni. Malala ni, tuan-tuan, dia dengar nama dia dipanggil, dia takut orang dalam bas tu dibunuh. Dia bangkit terus pergi jumpa dengan Taliban tadi. Taliban tu tengok saja Malala, tak cakap banyak, terus ambil rifle, tembak dia, tuan-tuan. Kena kepala. Dengan anggapan dia mati. Tapi sebab dia punya willingness dia kuat, dia tak mati, tuan-tuan. Yalah, dengan ajar sekali lah, belum sampai lagi koma. Bila koma tu, Taliban takut, Taliban ugut, kalau Malala hidup balik, dia dengan ayah dia kami bunuh. Lepas dia jaga, tuan-tuan, sikit pun dia tak takut dengan Taliban. Dia terus berjuang sampai dunia pula ambil dia, tuan-tuan. Taliban ni mewakili Islam yang korup, tuan-tuan. Jangan jadi macam tu lah. Dia membayangkan Islam dengan penuh ekstremis. Dia gunakan perkataan Allah di tempat yang salah. Mereka ni yang memburukkan agama, tuan-tuan. Malala, wanita tak sempurna, walaupun tudung tak sempurna, tapi dia nak perjuangkan hak dia. Kita tak kata Malala tu lebih bagus, tak. Tapi kita kata Taliban tu dah tentu salah, tuan-tuan. Dia dapat anugerah Nobel, tuan-tuan. Tahun 2014 dapat anugerah Nobel Prize bahagian keamanan. Dia membawa kes dia satu dunia. Semua dunia menyambut dia kerana keberanian dia. Tuan-tuan, orang ni dia stand, dia punya right, tuan-tuan. Dia tak biar orang. Dia boleh saja nak main perasaan play victim. Kita buat ke mana, kita tak boleh mengaji, Taliban tak bagi kita mengaji, kita duduklah di rumah, biar pilih nak buat ke mana. Tak ada benda tu.
Orang Islam patut begitu. Dia tak boleh biarkan hak dia diperkotak-katik oleh siapa-siapa. Baru semangat Ramadan ni betul. Sebab Ramadan ni proses. Kita tidak menganggap Ramadan semata-mata bulan untuk beribadah banyak. Kita melihat Ramadan sebagai kilang memproses kita menjadi hamba yang bertakwa, untuk kita dikeluarkan dari kilang itu dan beroperasi untuk 11 bulan yang seterusnya. Itu maksud Ramadan yang sebenar, dan mengapa takwa adalah ganjaran kepada ibadah ini. Jika tidak, pada ayat kewajipan Ramadan sudah pasti Allah meletakkan agar kamu mendapat pahala yang banyak. La'allakum thawaba, mudah-mudahan kamu dapat pahala. Tak, Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ataupun Allah sebut agar kamu mendapat tambahan pahala dan sebagainya. Jika Ramadan semata-mata menjadi medan buat ibadah banyak, yang ni kita jangan terperangkap. Ramai orang ibadah banyak, puasa sunat banyak, solat banyak, pasal apa? Pasal nak pahala. Oh, tak betul. Tak betul, tuan-tuan. Boleh tak Ustaz nak pahala? Boleh, tapi just good people, great people dengan ibadah itu untuk upgrade diri. Kalau orang baca surah Muzammil, surah Mudaththir, apa cerita? Qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Bangun, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah malam, setengah malam, sikit daripada malam. Mudah-mudahan dengan kamu bangun malam tu menguatkan diri kamu. Nabi tak cerita pun dengan kamu bangun malam tu kamu dapat pahala banyak. Tak, Islam jarang bercakap pasal pahala banyak. Islam selalu bercakap tentang apa yang kamu dapat. Apa yang kamu dapat. Itu lebih Islam. Namun yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan penuh kesenian yang mendalam, iaitu moga-moga kamu bertakwa. Dah bertakwa, pahala pun dapatlah. Ada orang dapat pahala tapi takwa tidak bertambah. Masih duduk takut ni, takut sana, tak mau, tuan-tuan. Sebagai isyarat bahawa Ramadan bukan untuk Ramadan sahaja, tetapi untuk bulan-bulan seterusnya, signal daripada takwa, dan yang mendapat hasilnya ia hanya untuk yang bersungguh-sungguh. Signal dari perkataan la'alla, moga-moga, maka apakah kita akan bersungguh menghadapi Ramadan. Penutup, Tuhan kita ialah Allah. Siapa yang beriman dengan Ramadan, Ramadan itu setahun sekali saja. Ramadan akan pergi dan kemungkinan tidak akan datang kembali. Tapi siapa beriman dengan Allah, dia dapat kelebihan yang banyak. Saya tutupkan dengan surat 64, tuan-tuan. Piala Ramadan ialah takwa. Dan lihatlah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala akan bekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahlah bekalan, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan. Oh, ada masa lagi, ingat habis dah. Ada masa lagi. Ada dengar bunyi azan kan? Jadi maknanya di situ, marilah tuan-tuan kita bina kekuatan kita, kebaikan kita. Dan saya tak minta bila disebut progres ni kita buat kerja macam orang Buddha dah, jangan salah faham. Saya takut orang faham salah faham itulah. La'allakum tattaqun ni, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu progres. Maksud dia jangan biar benda yang kita ada tu qad fat, berlalu begitu saja. Kan? Tak mau rugi, tuan. Kita nak bina dah lama. Tapi carilah benda-benda tu untuk kita give back for society, bagi balik pada masyarakat, tuan-tuan. InsyaAllah yang kita cuba usahakan, yang kita cuba buat, kita akan dapat kebaikan. Kadang-kadang mungkin kita jumpa tengah jalan, ada orang punya advice kita, bagi advice. Ada orang yang perlukan panduan, bagi panduan. Ada orang yang nak mengaji pada kita, bagi dia training, tuan-tuan. InsyaAllah benda-benda kita ada ni sangat berharga. Saya selalu sebut, jangan lupa untuk guna balik benda itu sebagai pahala kita di hari akhirat. Ini jariah. Jangan lupa kepakaran kita adalah jariah kita. Siapa tak move dengan jariah itu, dia rugi dah. So itulah yang berkekalan. Bagi harta tak kekal, kan? Bagi harta tak kekal, orang dapat pun tak kekal, dia makan habis. Cuma kita dapat pahala. Tapi bagi kepakaran kita, wow, kekal di dunia ni. Jadi lebih baik. Kan? Macam-macam benda yang harus kita bagi ke orang, tuan-tuan. Saya duk baca buku Malcolm Gladwell. Bagus buku dia, tuan-tuan. Tipping Point, Blink, David versus Goliath, tuan-tuan. Cerita-cerita. Oh, orang tak sesak Ustaz ni baca buku-buku barat ni. Tuan-tuan, dia mudah ya dalam Islam ni. Bila kita baca buku tu, makin kita rasa kuat dengan iman, kita baca kan. Yang ni yang
Imam Ghazali buat. Imam Ghazali dia baca buku-buku Sokrates, dia baca buku-buku Aristotle. Yang paling penting dia baca itu, dia ambil value, dia murnikan dengan Islam. Saya rasa itu benda yang semua dulu orang buat tuan. Menariknya, kelebihan Malcolm Gladwell adalah menulis. Tulisan dia sangat tajam dan sharp. Baca tu sedap. Saya duk compare juga, duk cari buku-buku yang yalah, macam filem lah. Filem ni kalau tengok orang lain buat filem menarik, kita buat filem 7 hari mencintaimu, jahanam tu tak kan? Jadi beza cara orang lain tulis, beza dengan orang kita tulis tuan-tuan. Yang menariknya, Malcolm Gladwell menyediakan satu khidmat. Dia tahu dia dah lama menulis, mana budak-budak muda nak belajar pasal penulisan, aku ajar. Main aku bagi intro macam mana, nak cari story macam mana, nak buat macam mana. Dia buat kelas, dia panggil master class tuan-tuan. Dia tak sia-siakan kelebihan dia. Platform tak ada masjid surau tu dah platform. Saya selalu sebut di mana-mana kan, jangan jadi surau hanya mengaji bab faraid dia. Jangan jadi surau hanya mengaji tentang ilmu poligami. Ada tajuk tu di surau? Tak ada. Jadilah masjid dan surau juga mengajar pasal how to make business, how to be CEO. Macam-macam benda tu yang kita boleh didik. Macam mana nak marketkan benda ni. Saya telah buat marketing 20 tahun sebagai contoh. How to market your product. Join us in surah Ar-Rahmah contoh. Oh, benda tu mahal tuan-tuan. Mahal. Menarik new segment customer tuan-tuan. Yang memang mari masjid, mari surau, dia akan dapat benda yang tu tuan-tuan, insya-Allah. Sebab knowledge ni benda yang tak ada tukar ganti. Islam memang bermula dengan knowledge tuan-tuan. Dan Islam tak akan maju dengan hanya ilmu agama yang kita faham tu saja. Faham maksud saya? Islam tak akan maju hanya ada fiqh, ada akidah, ada syariat saja, tak. Islam akan maju bila syariat semua ini digabungkan dengan ilmu keduniaan. Gabungkan ilmu itu, barulah Islam akan naik kembali. Macam mana naiknya di Andalus, macam mana naiknya di Iraq, macam mana naiknya di Baitul Hikmah tuan-tuan, dalam kerajaan Abbasiyah, dia akan naik balik. Tapi kalau kita fokus hanya ilmu faraid, ilmu, ada satu masjid tuan-tuan dekat Pahang, saya pergi tengok jadual dia, tajuk kuliah menarik, cara gali kubur tuan. Kalau ilmu tu saja diajak tuan-tuan, umat Islam akan makin ketinggalan. Kita ada bakat di situ. Tak ada buat apa, buka kelas, tak ada orang datang, tak apa, tutup kelas. Ada orang datang, maka kita akan ajak satu persatu. Kalau kita rasa bagi free tu orang tak appreciate, kita kenakan yuran. InsyaAllah bukan nak ambil yuran sangat, nak bagi orang tu menghargai apa yang kita nak ajar tuan-tuan. Sungguh saya jumpa ramai orang di luar sana tuan-tuan, pergi kelas dengan Cina nak cari ilmu marketing. Terpaksa tuan-tuan pergi kelas nak cari pasal macam nak buat FB ad, terpaksa cari orang lain. Surah masjid boleh sediakan benda tu sebenarnya. Buat platform, orang datang dan boleh tuan-tuan. InsyaAllah itulah sumbangan kita, dan kita akan jadi la'allakum tattaqun, insyaAllah. Terima kasih banyak, Allah bagi rahmat dan kebaikan. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi mendengar. Minta maaf kalau apa yang saya sebut selama ni memberikan gangguan pada kita. Ada tabung di belakang sana tuan-tuan, macam biasa. Tabung tak boleh lupa tuan-tuan. Itu juga sumbangan tuan-tuan untuk pastikan perjalanan yang saya terus ni dapat diteruskan lagi, insya-Allah. Terus menyokong saya tuan-tuan di FB saya, Ustaz Zul Pandan. Di Telegram saya ustazzul.id. Jadi tuan-tuan boleh join saya di situ. Cerita-cerita saya masuk tadi semua tu saya dah buat rekod betul tuan-tuan dalam Facebook, dalam tu. Hari-hari saya bagi video. Semoga kita ada story. Every day one story, ada naratif, ada cerita yang betul tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan sokongan tuan-tuan menguatkan kami untuk terus buat kerja ni, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafaratu surah wal 'asr.